Terima kasih Setiausaha Dewan. Sekarang perbahasan dimulakan. Terima kasih Tuan Speaker. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam maju Johor. Ahli-ahli Dewan Muda yang dihormati sekalian, saya DMJ Senai 01 dari Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Pembangunan Ekonomi, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Dewan Muda Johor ingin memulakan perbahasan saya pada pagi yang indah ini dengan menyokong usul yang dibawa oleh DMJ Johor Lama 02 selaras dengan dasar kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor demi maju Johor. Seperti yang diketahui umum, pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dengan izin JSSEZ telah pun ditandatangani MOU-nya dan perjanjiannya bakal dimeterai pada 8 Disember ini. Maka, pelaksanaan tersebut akan meninggalkan kesan kepada negara dan negeri ini, khususnya masyarakat kita. Oleh itu, terdapatlah inisiatif Bangkit Ekonomi Selatan yang bukan sahaja tertumpu pada pembangunan ekonomi dan penciptaan peluang pekerjaan, tetapi peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan, terutamanya orang muda Johor. Dengan wujudnya program latihan kemahiran dalam pelbagai sektor melalui penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor atau dengan izin Tuan Speaker JTDC dan dengan izin sekali lagi Invest Malaysian Facilitation Centre IMFC, sudah pasti rakyat kita dapat membangunkan tenaga kerja mereka yang mampu menyediakan mereka keperluan industri semasa agar dapat bersaing dalam ekosistem baharu ini. Oleh itu, ahli-ahli Dewan Muda sekalian, marilah kita bersama-sama menyokong dan mendukung usul kami melalui penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor ini demi memperkasakan anak-anak bangsa Johor kita sebagai golongan elit dan profesional yang dapat memastikan mereka, terutamanya orang muda Johor, untuk mengisi jawatan elit dan profesional dalam ekonomi tempatan serta seterusnya menutup jurang kemahiran serta kewangan yang wujud antara golongan Bumi Putra, golongan B40, golongan AM40 dan golongan T20. Ayat kata memperkasa bangsa Johor. Mohon masalah. Demi kebaikan bersama. Lakin 02, mohon mencelah. Nanti itu dah. Sekian daripada saya, DMJ Senai 01. Balik. Jelas. Baik, terima kasih. Jadi ingin saya persoalkan kepada Yang Berhormat, bila mana kita kata pasal orang muda Johor, betul. JSEZ ni adalah untuk menumpu, untuk mengekang situasi brain drain yang Johor menghadapi ataupun untuk memanggil semula golongan profesional yang telah bekerja di luar negara. Kerana satu persoalan saya ingin tanya, dalam jangka masa berapa lama kita hendak melihat JSEZ ini matang, dan adakah kita sebagai kerajaan negeri mampu untuk mengambil kembali golongan profesional ini? Untuk makluman yang berusaha, seperti yang saya disedia maklum, perjanjian JSSEZ kini kandungannya sedang dalam jangka yang terakhir di antara kedua-dua pihak, antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Singapura. Maka berbalik kepada soalan yang dikemukakan tadi, iaitu orang muda Johor, kita tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan orang muda Johor yang berhijrah ke luar negara untuk mendapatkan jawatan ataupun untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada di negeri kita. Maka kenapa bukannya kerajaan kita, kenapa bukannya kita sendiri menyediakan peluang untuk mereka, bagi mereka berdiri di negeri sendiri dan maju di negeri sini? Jangan marah. Itu saja daripada saya. Sikit saja. Jangan marah. Dua soalan penting. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih. Mana?
Senai 01. Senai 01. Okey, pertama sekali satu usul yang baik sebenarnya. Saya ingin menyokong. Tetapi saya ingin mengajak satu sedang untuk menuntut dua persoalan sebelum kita bersetuju dengan usul-usul ni. Yang pertama sekali, bila kita lihat usulnya ialah berkaitan dengan keperluan unjuran garis masa. Tapi mungkin boleh dijawab untuk pembahasan selepas ini, iaitu apakah benar perlu untuk kita menetapkan unjuran kemiskinan baru? Sebab adakah garis kemiskinan yang sedia ada sudah tidak relevan dan boleh tak kita nak bukti-bukti bahawa unjuran kemiskinan yang sedia ada ini tidak relevan? Itu yang pertama. Sebab tadi dengan penuh bersemangat menceritakan penubuhan majlis sebagainya, tapi saya tak nampak apa signifikannya penubuhan majlis itu dengan unjuran kemiskinan, keperluan untuk unjuran kemiskinan ini. Dan yang keduanya berkaitan dengan kota khas untuk B40. Dan saya nak tengok adakah pengurusan kota untuk masyarakat B40 ini dia benar-benar akan menyelesaikan masalah kemiskinan untuk daripada segi JSSZ inilah, atau ianya adalah hanya sekadar langkah sementara yang tidak menyentuh pun isu struktur kemiskinan itu sendiri, dan ini adalah hanya usul retorik semata. Sebab apa, asal usul baru je masukkan B40, asalkan ada inisiatif baru je masukkan B40. Tapi kita nak apakah penyelesaian yang boleh ditunjukkan daripada pengurusan B40 ini, pengurusan kota untuk B40 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kalau boleh diberi jawab dengan baik, insya-Allah Lakin akan menyokong. Terima kasih. Terima kasih DMJ Lakin. Bagi soalan daripada DMJ Lakin, saya rasa setakat ni saya belum layak lagi untuk menjawab. Jadi jawapan untuk yang berhormat DMJ Lakin akan dijawabkan oleh pengurusi JK kami pada bahagian permulaan. Sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Sri dan yang berhormat. Okey, terima kasih kepada Senai 01. Saya menjemput pembahas kedua.